ke luar negara? Mungkin kata kunci di situ, tapi apapun apa yang diharapkan adalah bila mana PAS kesihatan ini digunakan untuk mengesahkan status kesihatan tentang tes ujian keputusan ujian dan juga akan ada status okay to travel ataupun okay untuk menaiki pesawat tersebut untuk pihak yang berwajib dan juga untuk para penumpang. Ya, ataupun sertakan sijil vaksin anda. Jadi ini adalah dua cara untuk membolehkan anda terbang satu hari nanti, iaitu sama ada mendapat status kesihatan ataupun melengkapkan data kad vaksin anda yang akan diberikan apabila anda menerima suntikan vaksin nanti. Dan sehubungan itu kita juga ingin bincangkan lebih lanjut bila mana semalam telah selamat pelancarannya berjalan dengan baik sekali dan Tan Sri Mulyani pun mengatakan tak rasa apa, macam injection macam biasa. Kita ingin juga berbincang lebih lanjut tentang persiapan untuk imunisasi COVID-19. Secara maya kita bawakan Dr. Suhazli Abdullah, pakar perubatan kesihatan Malaysia. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaliha dan Terence, okey baik ke? Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Doktor, apakah persiapan yang perlu dilakukan sebelum program ini dapat dilangsungkan di seluruh negara? Silakan. Okey, terima kasih. Setelah pelancaran yang telah dijalankan semalam, saya rasa saya sebagai berada di barisan hadapan ini terlalu terima kasih di atas kesungguhan kerajaan untuk memberikan vaksin kepada seluruh rakyat Malaysia, paling tidak 80% daripada rakyat kita agar terbentuknya herd immunity dan akhir sekali boleh melandaikan peluk COVID-19 yang telah mencengkam kita sejak lebih pada setahun. Dan ini adalah life and livelihood yang perlu kita imbangi bersama seperti yang Zaliha dan Terence sebut tadilah, bahawa berkaitan dengan PAS digital dan sebagainya, kita akan kembali kepada kehidupan normal dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dengan apa yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan dalam negara kita semalam sudah ada kick off permulaannya, dan insya-Allah dalam tempoh sehari dua nanti kita akan bagi kepada untuk fasa pertama, iaitu fasa liner. Dan insya-Allah saya sendiri pun bermula pada Ahad ni insya-Allah akan disuntik untuk sebagai barisan hadapan, sebab saya terlibat di bilik saringan dan saya juga terlibat dalam bersama dengan pasukan suntikan di peringkat daerah dan juga peringkat klinik. Dan di situlah selepas daripada itu frontliner yang lain akan menyusul sehingga kita jangka sehingga ke habis April, dan akan masuk kepada fasa yang kedua, iaitu fasa golongan yang rentan, iaitu golongan yang berisiko tinggi seperti orang yang penyakit kecil mani, darah tinggi dan penyakit kronik yang lain. Okey, di situ. Lepas daripada itu, bermula pada Mei sehingga ke awal tahun depan, fasa yang ketiga kepada masyarakat awam, masyarakat umum yang kita tentukan. Dan di sinilah kerajaan telah mengambil satu langkah yang saya rasa cukup bagus, iaitu kita tak nak di kalangan masyarakat kita, rakyat kita terlepas. Jadi dengan konsep yang kita jalankan sekarang ini menggunakan digital registration, pendaftaran secara digital, dan saya difahamkan oleh Kementerian Kesihatan bahawa sekarang ini dalam pendaftaran ataupun siapa yang telah download dan install My Sejahtera sudah mencecah lebih daripada 27 juta. Maksudnya kalaulah rakyat kita 33 juta, maksudnya dah kita kata dah mencapai lebih daripada 70% 80%, di mana melalui kaedah My Sejahtera inilah rakyat boleh mendaftar melalui itu. Untuk My Sejahtera akan bagi notifikasi di mana mereka akan terima suntikan, bila suntikan pertama, bila suntikan kedua, kalau ada dua suntikan dan sebagainya. Jadi di sini daftaran secara digital ini kita menggunakan kaedah teknologi yang sedia ada demi kesenangan kita bersama. Kita yakin bahawa rakyat dalam negara kita menggunakan kaedah ini. Pun begitu, kalau ada di kalangan mereka yang masih lagi tidak
install MySejahtera ataupun tidak dapat akses internet dan sebagainya, kita mempunyai beberapa kaedah lain lagi. Terdapat 5 kaedah lain lagi. Selain daripada datang ke klinik untuk daftar secara manual, dan ada juga pasukan terutama di Sabah Sarawak yang masuk ke pedalaman untuk mendaftar peserta-peserta ataupun pesakit-pesakit untuk diberikan vaksin COVID-19 ini. Kita doakan supaya ia berjalan dengan lancar dalam negara kita dengan harapan 80% negara kita diliputi pemberian vaksin ini. Bermula dengan orang pertama siapa dia? Yang Ahmad Muhammad Perdana Menteri. Ya. Alhamdulillah. Doktor, kalau kita lihat statistik hari ini, lebih 1,114 kes baru melibatkan warga asing di sebuah kilang. Jadi bagaimana dengan golongan ini yang mana ada di antara mereka yang mungkin adalah pekerja asing yang bekerja tanpa izin, tanpa kebenaran dan sebagainya, pendaftaran untuk mereka kerana dilihat mereka ini adalah golongan yang berisiko tinggi juga dalam kita melihat angka-angka tinggi itu kebanyakannya adalah pekerja warga asing daripada kilang-kilang. Ya, seperti mana yang telah diluluskan oleh Kabinet pada awal minggu ini yang telah diisytiharkan oleh YB Khairi Jamaluddin bahawa pekerja asing juga tidak terlepas daripada pemberian vaksinasi COVID-19 ini. Sebab kalau boleh, kita tak nak diri kita sahaja, rakyat kita sahaja yang mendapat perlindungan ini, tetapi sos ataupun sumber jangkitan seperti mana yang kita tahu bahawa di kilang-kilang seperti mana kluster-kluster yang berlaku akhir-akhir ini adalah daripada kilang-kilang dan sebagainya. Jadi kita tak nak juga sumber itu ada di persekitaran mereka dalam masyarakat ataupun komuniti warga asing. Jadi alhamdulillah kerajaan telah pun meluluskan untuk diberi juga vaksin COVID-19 ini kepada pekerja asing. Kaedahnya akan diuruskan oleh kerajaan dari segi technicality, bagaimana nak daftar dan sebagainya akan diuruskan oleh pihak kami lah di Kementerian Kesihatan. Doktor, bila disebut tentang fasa kedua ini, fasa pertama frontliner semuanya rata-ratanya barangkali faham dengan situasi sekarang. Malangnya bila masuk fasa kedua nanti apa yang dibimbangkan adalah bila mana golongan rentan ini dimomokkan dengan kisah-kisah negatif tentang kesan sampingan ataupun juga teori yang mengatakan mRNA ini mengubah DNA. Jadi bagaimana ini boleh ditangani supaya sasaran 80% herd immunity ini dapat dicapai, doktor? Ya, kita tidak dapat menghalang orang lain berfikiran sebab setiap manusia ada fikiran masing-masing. Di mana kita ni sebagai sifat sebagai manusia akan rasa kadang-kadang kita rasa nak tahu sesuatu, benda yang baru. Dan ada pepatah mengatakan juga bahawa manusia ni akan sentiasa melawan benda yang dia tak tahu. Jadi di sinilah peranan kami yang berada di Kementerian Kesihatan untuk menjelaskan sebaik-baiknya bahawa apa yang telah dimomokkan oleh pihak-pihak tertentu itu adalah tidak benar sama sekali. Bahkan kita boleh lihat dari segi pemberian vaksinasi yang telah pun diberi di seluruh dunia buat masa itu sudah mencecah 212 juta. Dan negara jiran kita pun telah memulainya seperti di Singapura, di Brunei, di Indonesia dan sebagainya. Dan kita boleh lihat sendiri contoh di Singapura, negara jiran. Kalau saya bagi contoh negara luar, orang kata memandang ke barat. Tapi kita tengok di Singapura sendiri dengan jumlah 150,000 yang last week dan sekarang ini bertambah. Tidak ada sesuatu yang apa yang dimabukkanlah, kata mati ke, cacat ke, mengubah manusia jadi zombie ke, itu yang biasa disebut oleh mereka kan. Tapi tidak ada apa-apa dan ialah seperti yang Perdana Menteri sebut, dia tak sakit pun happy je. Dan Perdana Menteri pun nampak happy je dengan pemberian vaksin semalam. Jadi di sini kita memohon kepada masyarakat supaya pertama sekali adalah dapatkan sumber maklumat daripada Kementerian Kesihatan. Jangan sesekali pergi tengok, bukan saya kata tak boleh tengok Facebook, media sosial. Biasalah saya pun media sosial punya orang. Tapi kita jangan sesekali mengambil itu sesuatu bahan yang terdapat di media sosial itu terus kita telan. Tanpa kita menelitinya baik, kita bertanya kepada orang yang sepatutnya, adakah betul ini berlaku dan sebagainya. Dan rujukan yang paling utama adalah kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia.
Doktor, akhir kata, mungkin harapan doktor kepada seluruh rakyat Malaysia, persediaan yang boleh mereka lakukan untuk mempersiapkan diri bagi menerima vaksin COVID-19 ini. Ya, terima kasih. Saya amat mengharapkan kepada seluruh rakyat negara kita untuk terus bersama dengan kita untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Semata-mata sebab kita sudah hampir setahun berada dalam kemelut COVID-19 yang saya rasa sekarang ni masih belum lagi turun. Jumlah pun 1,000 lebih lagi, dan di sinilah perlu tanggungjawab di pihak individu itu sendiri, iaitu menjalankan SOP, penjarakan sosial dan sebagainya. Dan tanggungjawab di pihak kerajaan adalah menyediakan prasarana-prasarana, menyediakan dana-dana, dan salah satu daripadanya adalah melalui kaedah vaksinasi ini. Jadi gabungan di antara tanggungjawab kerajaan dan juga tanggungjawab individu inilah insya-Allah kita akan kembali kepada suasana normal pada satu ketika nanti. Terima kasih. Terima kasih Dr. Swazli kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Begitu realistik sebenarnya gambaran yang diberikan oleh Dr. Swazli. Sebab bila seperti Dr. cakap, kita pun tengok media sosial juga kadang-kadang, tapi kebijakan untuk memilih info itu sangat penting. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Swazli, dan selamat berjaya semuanya kita harapkan. Bercakap tentang persediaan menerima vaksin ni, Terence, antara 500,000 anggota frontline ini, kita juga ingin singgah ke ibu